Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua para pelajar yang saya kasihi. Nama saya Cikgu Daniel, Cikgu RBT kamu. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai proses ataupun kaedah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah inventif. Okey, pada kelas yang lalu kita dah belajar apakah yang dimaksudkan dengan penyelesaian masalah bukan inventif dan juga inventif. So saya ulang balik untuk inventif, yang mana bila mana kita melakukan penambahbaikan maka akan adanya kesan sampingan selepas penambahbaikan. Sebagai contohnya, meja tak dapat tampung benda berat. Sebab apa meja tak dapat tampung benda berat? Sebab kaki kayu meja itu dia longgar. So kita tukarkan kaki kayu meja tu kita tukarkan dengan kaki kaki besi. Kemudian So selesai tak masalah tu? Yes, selesai. Meja boleh tampung benda berat, tetapi ada kesan yang lain pula, iaitu apa dia? Ini di sini. Iaitu kesannya menjadi berat dan perlu banyak tenaga untuk angkat meja. So macam mana kita nak menyelesaikan masalah inventif ni? So kita tengok pada nota yang saya berikan kepada kamu tu. So ini adalah kaedah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah inventif. So yang pertama, dia ada 4 semua. Okey, dia ada 4. Yang pertama sekali ialah dia kena analisis fungsi. Okey, analisis fungsi ataupun analisis punca masalah, ini yang pertama. Yang kedua ni ialah memodelkan masalah. Nanti kita akan tengok apa dia itu memodelkan masalah. Yang ketiga ni ialah kaedah penyelesaian. So kita kena pilih kaedah penyelesaian yang sesuai dengan masalah tersebut. Dan yang keempat ialah model penyelesaian. So ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ingat apa dia? Yang pertama analisis fungsi, yang kedua adalah memodelkan masalah, yang ketiga adalah kaedah penyelesaian. Pilih kaedah penyelesaian, dan yang keempat ialah model penyelesaian. So di sini adalah kaedah ataupun fasa-fasa penting dalam kita nak menyelesaikan masalah inventif. Okey, inventif, ingat inventif ialah masalah yang ada penambahbaikan, yang ada kesan sampingan selepas penambahbaikan. Okey. So di sini yang first kita kena buat apa? Iaitu analisis fungsi. Iaitu tugas dia ialah kita kena menjelaskan fungsi setiap bahagian sebuah meja ataupun benda-benda yang lain yang berlaku masalah inventif tu. Sebagai contohnya, kita ambil contoh di sini, dia kata masalah meja meja kan, selepas kita buat tambahbaikan dia jadi berat untuk kita alihkan. So kita buat di sini meja. So kita kena senaraikan komponen-komponen yang ada dekat sini. So sini ada muka meja, kemudian sini ada lantai, kemudian kaki meja. Kalau ada benda lain macam skru, letakkan ni skru dekat sini dan sebagainya. Okey, itu first, tugasan yang pertama untuk kita menyelesaikan masalah inventif. Settle yang tu, kita turun pula kaedah yang kedua. Macam mana kita nak settlekan masalah inventif? Iaitu kita kena memodelkan masalah. Macam mana kita nak memodelkan masalah? Iaitu dengan kita membuat konsep percanggahan fizikal. Apa itu percanggahan? Percanggahan ni maksudnya berlawanan fizikal. Okey, perbezaan fizikal. Sebagai contohnya, berat lawan ringan, tinggi lawan rendah, siang lawan malam, panas lawan sejuk. So benda-benda tu dia mesti berlawanan. Kita kena ambil sebagai contoh situasi dia dah bagi meja berat, kan, meja berat, selepas kaki besi ditukar, susah nak alih. So berat takkan lawan dia tinggi. So berat mestilah lawan dia ringan. So inilah kaedah ataupun cara macam mana kita nak memodelkan masalah tu, iaitu meja perlu berat dan ringan. Dalam masa yang sama, meja ni dia nak berat sebab apa? Sebab nak tampung benda berat. Dan yang kedua, dia perlu ringan juga. Sebab apa? Supaya mudah dialihkan. So dekat sini ada 2 percanggahan fizikal yang dah berlaku, iaitu berat lawan dengan ringan. So kat sini dah berlawanan, kita nak pilih salah satu saja. Okey, so macam mana kita nak pilih? Kita turun pula kepada kaedah yang ketiga, iaitu kaedah penyelesaian. So macam mana kita nak buat kaedah penyelesaian ni? Okey, dalam memilih kaedah penyelesaian ada 2 sahaja. Okey, ada 2 sahaja. Okey, apa dia? Yang pertama iaitu ruang, kaedah pemisahan ruang, dan yang kedua adalah kaedah pemisahan masa. Okey, nanti saya akan ajar macam mana kita nak tahu itu ruang ataupun itu masa. Cuma hari ini secara basic kita nak pilih sahaja untuk situasi masalah yang diberikan. Okey, so dekat sini ada ruang. Okey, so dekat sini juga ada masa. So macam mana kita nak tentukan? Kena tanya soalan. Okey, soalan apa? Soalan dia ialah, adakah percanggahan fizikal percanggahan fizikal ni yang berat dengan ringan ni berlaku pada masa yang sama? Okey, kalau tanya kamu lah, kamu rasa berat dengan ringan ni berlaku tak pada masa yang sama? Jawapannya yes, jawapannya tidak. Sebab apa? Meja ni kita nak berat time bila? Time nak tampung benda berat saja kan. Tapi kita nak ringan ni waktu bila? Waktu nak alihkan saja. So bila mana tak sama masa, so jawapan dia ialah tidak. So yang kita akan pilih ialah kaedah pemisahan masa. Okey, boleh faham? Dia 2 saja, dia takkan ada lebih. Ruang dengan masa saja. Okey. Dan yang seterusnya, yang nombor 4 ialah model penyelesaian, iaitu model penyelesaian spesifik. Ini langkah yang terakhir.
Okey, setelah mana yang nombor 3 ni yang kita pilih tadi ni, yang kita pilih sama ada ruang ataupun masa ni, okey kita cakap kita pilih masa sebab perjalanan berlaku bukan pada masa yang sama kan. Berat tu time dia nak tampung benda berat saja. Tapi kalau ringan tu time dia nak alihkan kan. So kita pilih pemisahan masa. So macam mana kita nak tentukan penyelesaian spesifik ni? So, setiap kaedah pemisahan dibekalkan 7 prinsip inventif untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu boleh buka buku teks. Nanti saya akan ajar untuk yang ni. Okey. Kalau kita tengok contoh yang kedua di sini, itu kopi yang panas. Okey, kopi yang panas. Okey, so kopi yang panas mudah dipegang kerana pemegang cawan sejuk. Okey, ini saya akan ceritakan untuk next class. Okey, apa yang kamu kena faham? Yang ni sahaja. Cara nak menyelesaikan first, kita kena analisis fungsi. Saya ulang balik, iaitu kita kena senaraikan fungsi yang ada pada produk ataupun item tu. Kalau meja lah, kalau kemah lah, kalau macam pensel yang tu saya tunjuk dalam slide tu kan, pensel lah. Okey, tapi kalau dalam lagi lah. Okey, kat sini saya bagi contoh meja. Okey, so masalah berlaku kat meja. Kemudian kita kena modelkan dengan cara kita cari pencegahan fizikal. Dia punya masalah dia. Berat tu waktu bila, ringan tu waktu bila. Okey, kemudian cari kaedah penyelesaian ruang ataupun masa. Macam mana kita nak tentukan? Tanya soalan ni. Adakah pencegahan berlaku pada masa yang sama? Jawapan dia adalah tidak. Sebab apa tidak? Sebab berat tu time berat saja, ringan tu time kita nak alihkan saja. Betul tak? Okey. Kemudian yang keempat ialah model penyelesaian. So kita kena tentukan kaedah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah last apa orang kata apa? Last kaedah yang terakhir dalam kita nak menyelesaikan masalah inventif. Saya rasa setakat itu dulu untuk kelas pada hari ini. Kalau ada siapa-siapa yang tak faham, nanti boleh PM saya dalam WhatsApp. Saya akan cuba jawab lah. Okey, sekian. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.